Usul tergempar bagi membahas isu penguguran kes Datuk Seri Ahmad Zahid ditolak Speaker Dewan Rakyat. PN tak puas hati, adakah Anwar pengaruhi Speaker? Speaker ada hak tolak, namun apa kesannya? Ikuti kupasan lanjut bersama saya, Amira Akilah dalam Netstab Focus. Semalam, sidang khas Dewan Rakyat kecoh berhubung usul membahaskan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kekecohan bermula apabila Ahli Parlimen PN Machang, Wan Ahmad Faisal bangun membangkitkan perkara itu yang telah menghantar notis usul itu lebih awal minggu lalu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, bagaimanapun tidak memberi ruang kepada Ahmad Faisal bercakap. Johari berkata beliau hanya akan memberi ruang kepada Machang selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap. Tidak puas hati dengan tindakan speaker itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pula bangun bertanya sama ada usul tersebut sebenarnya diluluskan atau tidak. Ia menimbulkan perang mulut sehingga Dewan menjadi gamat kira-kira 18 minit. Ketika kekecohan tersebut, Wan Ahmad Faisal bangkit memaklumkan usul tersebut telah ditolak oleh Speaker. Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula kemudiannya mempersoalkan bagaimana ia boleh dibahaskan jika sudah ditolak. Speaker membalas, beliau mempunyai hak untuk tidak memberi sebarang ruang kepada Machang kerana usul telah ditolak, namun tetap boleh memberi ruang kepada Ahli Parlimen PN itu. Johari bagaimanapun menangguhkan sidang khas Dewan Rakyat itu sebaik sahaja Anwar selesai membaca teks pembentangan tanpa memberi ruang kepada Ahmad Faisal. Terdahulu, sehari sebelum Parlimen bersidang, Taqiyuddin dalam satu kenyataan membidas Anwar yang didakwa telah melangkaui bidang kuasa Speaker Dewan Rakyat apabila membuat kenyataan enggan membahaskan usul tersebut. Sedangkan menurutnya, kuasa untuk memutuskan sebarang usul untuk membahaskan sesuatu perkara terletak kepada Speaker Dewan Rakyat. Tambah bekas Menteri Undang-Undang itu, kes berkenaan perlu dibahaskan di Parlimen kerana ia memberi kesan kepada banyak perkara termasuk badan kehakiman serta imej dan integriti kerajaan. Berikutan penolakan usul itu oleh Speaker semalam, Perikatan Nasional menzahirkan rasa tidak puas hati dan mendakwa mereka menjadi mangsa skam Tan Sri Johari Abdul. Menurut mereka, Johari telah memungkiri janji untuk memberi ruang kepada Wan Ahmad Faisal untuk bercakap walaupun usul tergempar itu telah ditolak. PN mendakwa tindakan Speaker itu telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan ahli Dewan. Beliau berkata walaupun usulnya ditolak, namun Speaker berjanji akan memberikan ruang kepadanya bercakap. Namun, beliau tidak pasti berapa lama tempoh masa dan berapa ramai orang dibenarkan membahaskan perkara itu. Pagi ini, Dewan Rakyat sekali lagi kecoh apabila isu yang sama dibangkitkan sekali lagi. Kekecohan bermula sebaik sahaja Datuk Seri Syahidan Kasim yang tidak berpuas hati usul itu ditolak berkata, pihaknya mahu kerajaan menyatakan hala tuju terhadap kes berkenaan sama ada mahu menarik terus atau mendakwa semula. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Muhammad Noor bagaimanapun menyatakan bahawa Syahidan dilihat hanya membuang masa Dewan. Bingkas bangun Ahmad Faisal sekali lagi membangkitkan janji yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang akan memberi jaminan usul itu akan disentuh selepas pembentangan laporan KSP RMK12. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut bangkit mempersoalkan sama ada wakil rakyat pembangkang kini dibisukan di dalam Dewan Rakyat kerana tidak boleh mengkritik kerajaan. Presiden muda itu berkata sekiranya pembangkang dibisukan, bagaimana untuk membicarakan soal rakyat selepas usul tergempar keputusan semalam ditolak. Mengulas lanjut, Syed Saddiq turut menuduh kerajaan melakukan pembohongan terbesar di peringkat nasional berkait isu mahu melawan rasuah kerana sebelum ini pernah berkata ingin melawan rasuah dan penjarakan kleptokrat tetapi hari ini membebaskan mereka. Syed Saddiq turut mengimbau sejarah 2015 yang mana pada ketika itu 70 ahli parlimen di blok pembangkang yang ingin membicarakan soal keputusan Hakim Mahkamah, keputusan 1MDB dan serangan ke atas peguam negara semuanya boleh mereka bangkitkan.
Namun katanya, kini apabila berada di kedudukan kerajaan, mereka hipokrit. Tangan kiri lawan rasuah, tangan kanan bebaskan perasuah. Begitu katanya sebelum didiamkan Speaker Dewan Rakyat. Sementara itu, tindakan yang dikemukakan Dewan Rakyat berhubung keputusan DNAA Ahmad Zahid dilihat membawa mesej negatif kepada rakyat. Timbalan Pengerusi Institut Analisis Strategik dan Penyelidikan Dasar, Datuk Dr. Pamela Yong berkata, kerajaan tidak menangani kebimbangan rakyat bukanlah satu petanda yang baik. Memandangkan Ahmad Zahid juga adalah timbalan Perdana Menteri, beliau bimbang akan keputusan yang dibuat Speaker Dewan Rakyat semalam serta boleh memberi impak negatif kepada kerajaan. Menerusi kenyataan dikeluarkan, beliau berkata adalah sangat penting untuk Ahmad Zahid dan UMNO tampil memberi penjelasan serta meyakinkan rakyat. Hingga kini, beliau berkata masih belum ada penjelasan yang jelas dan meyakinkan berhubung perkara berkenaan. Susulan rasa tidak puas hati dan kekeliruan orang ramai berhubung keputusan mahkamah terhadap Zahid, Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen akan memanggil Peguam Negara untuk menjelaskan keputusan itu. Pengerusi PSSC William Leong telah mengeluarkan kenyataan mengatakan PSSC akan mengadakan prosiding dan akan memanggil kedua-dua peguam negara untuk memberikan penjelasan mengenai kes Zahid. Tanpa menyatakan siapa peguam negara yang akan dipanggil, William Leong berjanji akan membentangkan laporan itu selepas siasatan dilakukan. Adakah langkah PSSC ini cukup untuk meredakan polemik isu ini atau ia hanya akan membangkitkan lagi kemarahan pembangkang khususnya PN yang akan mengadakan himpunan besar-besaran membantah keputusan itu di Ibu Negara 16 September ini? Nyatakan pandangan anda kepada kami. Sekian sahaja Next Step Focus untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Facebook Next Step Malaysia dan YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.